pejabat tu ada banyak sangat kejadian seram yang berlaku. Sebab itulah staf kat situ selalu pasang ayat-ayat Al-Quran. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So, mula-mula sekali Pika nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dah pun tekan butang subscribe, yang selalu komen dekat Pika. Thank you so much. Dan kepada sesiapa yang baru sampai dekat channel ni, make sure yang korang tekan butang subscribe di bawah sekarang. Okay? So, untuk video kali ni, Pika akan menceritakan tentang kisah-kisah seram yang berlaku di dalam pejabat, dalam office. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Sebenarnya antara sebab kenapa Pika tiba-tiba terdetik ataupun dapat idea untuk buat untuk cari kisah seram yang berlaku dekat pejabat ni, sebab pernah sekali tu kan kita orang sampai dekat office. Lepas tu Pika punya general manager cakap, "You tahu tak, tadi pagi I sampai awal tau." Dia sampai memang awal gila, dah pukul 7.30 macam tu kot. Dia kata masa dia buka lampu, lepas tu dia berjalan nak pergi dekat dia punya bilik tu kan, sekali dia nampak ada satu benda atau kelibat hitam tau yang melintas macam tu dekat meja, daripada meja SU ke bilik kita orang punya CEO. Gitu. Dan benda tu sebenarnya melintas betul-betul dekat belakang meja Pika. Seram tak? Tak seram pun. Alah, sekadar kelibat je pun lalu zap macam tu kan. Kisah yang pertama yang akan Pika ceritakan ni berlaku dekat seorang staf baru. Kisah dia macam ni. Masa dia mula-mula masuk dalam office tu, kan dia kan pekerja baru, dia tak rasa sesuatu yang pelik tau. Walaupun pada masa tu, staf dekat office tu selalu pasang ayat-ayat Al-Quran dekat pejabat. Contohnya, siapa-siapa yang masuk dulu, orang tu lah yang kena pasang ayat-ayat Al-Quran dalam office tu. Mula-mula dia tak rasa pelik tau. Sampailah satu hari dia dapat rasakan something yang macam tak kena tau. Contohnya, bila dia keseorangan, dia selalu rasa ada orang yang tengah perhatikan dia. Dan bila benda tu daripada rasa tak sedap hati, benda tu pun dah berani menunjukkan diri pula dekat budak perempuan ni. Mula-mula dia cuma nampak bayangan hitam je tau, melintas depan muka, depan mata dia macam tu je lah. Lama-lama ada tu yang sampai lampu office dia kan tiba-tiba terpadam. Lepas tu kan, mulalah benda tu main pintu pula. Pintu pejabat buka tutup dengan sendiri dan sebagainya. Dan disebabkan dia rasa macam tak sedap hati kan, dia pun tanyalah salah seorang daripada staf dekat situ masa dia orang tengah duduk sembang-sembang macam tu kan. Dia tanyalah, "Weh, ada tak benda-benda pelik yang berlaku dekat office ni? Ke perasaan dia seorang je?" Sekali kawan dia ni pun buka cerita yang sebenarnya memang dekat pejabat tu ada banyak sangat kejadian seram yang berlaku. Sebab itulah staf kat situ selalu pasang ayat-ayat Al-Quran dalam office diorang. Dan selepas daripada kawan dia tu ceritakan benda macam tu dekat dia kan, lagi dah dia ni rasa tak sedap badan dengan rasa takut tau. Sampaikan pernah satu hari ni dia sampaikan nampak kelibat wanita, perempuan dengan kanak-kanak tau dekat luar, dekat koridor office tu. Dan lagi seram kan, kelibat yang sama kadang-kadang memunculkan diri dengan cara yang pelik tau. Ada yang kadang-kadang dia macam muncul perempuan sambil pegang batu nisan. Dan paling dia tak boleh lupa ialah bila benda tu kadang-kadang muncul masa dia nak solat tau. Masa dia tengah solat, sekali benda tu tercegat dekat sebelah. Korang bayangkan macam mana perasaan dia pada masa tu. Bila dah dia selalu kena dengan benda-benda macam tu, budak perempuan ni pun dah jadi lali. Ataupun orang kata jadi macam lantak kau lah kan. Cumanya satu hari ni dia jadi hilang sabar tau dengan benda ni. Dia macam nak marah lah. So bila benda tu macam mengusik, jadi dia pun bangun. Lepas tu dia pun menjerit. Dia kata, "Kalau kau berani tunjukkan diri." Lebih kurang macam tu lah dia punya ayat tu kan. Dan dia pun ambil lah bedak baby yang ada dekat atas meja dia ni. Sebab dia nak tahu benda tu betul wujud ke tak kan. Dia pun ambil bedak baby ni, lepas tu dia pun tabur lah dekat sekitar meja dengan lantai tau. Dan lama-lama kan dia terkejut sebab dia tengok dekat bedak tu kan, dekat atas bedak tu penuh dengan kesan tapak kaki budak tau.
Jadi disebabkan dia dah tahu memang benda tu betul-betul wujud dekat dengan dia pula tu kan. Mulalah dia menjerit sampailah dia histeria. Dan masa tu staff-staff dekat bawah ni semua dengar tahu jeritan dia tu. So diorang pun datang tolong dia lah. Jadi disebabkan dia ni, dia punya semangat tu jadi dah lemah sangat. So dia terpaksalah dia berikan cuti untuk menenangkan diri dia. Tapi walaupun bos dia panggil ustaz ke apa ke kan, memang benda tu akan selalu ada. Dan orang yang selalu jadi mangsa ialah dia lah. Sebab dia akan selalu kena histeria. Jadi disebabkan dia selalu terkena benda-benda gitu kan, benda-benda seram. Kalau korang nak stay dekat dalam office tu. Jadi that's why lah dia pun decide untuk resign daripada kerja dekat situ. Macam kisah yang kedua ni pula berlaku disebabkan katanya sebab mulut dia ni agak celupa. Okay, kisah dia mula-mula ada seorang budak lelaki ni. Dia kena ganggu masa dia tengah buat OT tau. Masa tu dia tengah duduk menaip lah. Okay. Dan tiba-tiba dia dapat dengar daripada arah depan. Masa tu dia seorang tau dalam office tu. Tiba-tiba dia dapat dengar daripada arah depan ni ada orang macam menaip juga. Jadi dia pun tengoklah, macam tak ada orang pun kan. Lepas tu dia dah rasa seram dah. Tapi dia pun cubalah untuk kuatkan hati dia dan teruskan sambung buat kerja lah. Sampailah sekali tu dia dapat dengar bunyi yang sama lagi tau. Benda tu macam menganjing dia buat kerja. Menaik-naik gitu kan. Jadi disebabkan dia ni rasa nak marah. So dia pun bangun. Lepas tu dia cakap, "Hoi, kau nak claim OT juga ke?" Macam tu. Maksud dia marah kat benda tu lah. Jadi lepas dia dah siap kerja apa semua, dia ingatkan benda tu dah tak ada semua. Jadi dia pun balik. Cuma masa dia on the way balik tu, dia mula rasa badan dia berat tau. Dia kata yang bila dia sampai dekat rumah, kaki dia yang sebelah kanan ni terasa sakit dan bengkak. Lepas tu bila dia jumpa doktor kata mungkin gout kot. Mungkin sakit-sakit biasa je lah. Lepas tu doktor bagi ubat semua memang tak jalan. Dia masih lagi rasa sakit tu. Lama kelamaan sakit dia tu bukan sakit biasa tau. Tapi sakit dia tu sampaikan kalau dia nak pergi mana-mana pun jalan kena mengensot. Tapi yang peliknya bila doktor buat ujian darah apa semua, tak ada pun gout ke apa jenis penyakit memang tak ada. Doktor tak boleh nak detect. Jadi kebiasaannya kalau orang kita bila kita pergi jumpa doktor kata tak ada masalah, biasanya mesti ada masalah berkaitan dengan makhluk halus. Betul tak? Jadi masa tu dia pun decide untuk pergi jumpa seseorang dalam perubatan Islam. Dan lepas tu ustaz tu cakap sebenarnya apa yang ada dalam kaki dia tu kan, ada makhluk halus yang bersarang tau dekat kaki dia tu. Dan sebab itulah kaki dia tu jadi bengkak. Jadi ustaz tu pun tanyalah makhluk tu semua, daripada mana asal kau semua-semua kan. Dan dia sangat terkejut bila ustaz tu bagi tahu dekat dia yang benda tu semua cakap mereka semua datang daripada office tempat laki ni kerja tau. Mungkin benda tu semua ikut dia balik masa hari kejadian yang mana dia tegur benda tu. Tapi lepas daripada dia pergi berubat dengan ustaz tu semua, alhamdulillah kaki dia semua okey. Dan dia katakan yang tu merupakan satu pengajaran jugalah untuk dia. Sebab next time mulut tu jangan celupa. Mungkin ada antara korang yang pernah tengok video tu dan mungkin ada yang tak pernah kot. Apa yang dia kena ialah masa kejadian, dia pergi ke pejabat tu bersama dengan dia punya tunang tau. Dan katanya dia ni pergi sana untuk ambil barang lah. Masa dia berada dekat situ, banyak sangat gangguan yang berlaku. Contohnya macam skrin dekat komputer tu menyala dengan sendiri, lepas tu terpadam dengan sendiri. Jadi dia pun mulalah rasa takut. Dan masa tu dia pun cubalah untuk melarikan diri, exit tu kan. Cuma yang peliknya, bila budak tu buka pintu, dia tak keluar ikut pintu tu tau. Maksudnya seolah-olah dia bila buka pintu dia lenyap. Macam tu. Tu semua dekat CCTV tu yang nampak. Dan ramai juga yang percaya sebenarnya semua ni dirakam terus daripada server CCTV yang terdapat dekat bangunan tersebut lah. Dan benda tu memang orang kata tak ada edit sikit pun. Bukan kata nak memviralkan tempat tu ke apa, tak ada. Sampailah benda ni jadi sangat-sangat misteri sehingga kan pengarah iaitu Khair Rahman pun decide untuk pergi dekat bangunan ni, okey, untuk merakam sendiri pengalaman dia orang dekat sana. Yang tu yang keluar cerita apa bangunan sekitar tahun 2015 tu. Korang pernah tengok tak cerita tu? So, bagi pendapat korang antara semua cerita ni yang mana satu yang paling seram bagi korang lah?
Okey, mungkin korang boleh komen dekat bawah, ataupun contohnya kalau korang nak kongsikan pengalaman seram korang yang berlaku dekat pejabat, okey, boleh juga korang kongsikan dekat bawah. So, apa pun jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share, dan jangan lupa untuk subscribe di Pika Storyteller channel. So, kita jumpa lagi in my next video. See you soon. Bye.